Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera dan kepada anda semua share. Saya sedang meneliti masalah semalam berulang lagi atau tidak, kerana kita ada masalah adalah notification di bawah baru punya Facebook punya amalan. Saya minta saudara share balik. Mereka yang belum buat notification, buat semula, kerana kita yakin bahawa angka semalam dan angka malam tadi di mana kita kehilangan 300% nilai tontonan adalah kerana masalah ramai orang mengatakan mereka tidak menerima notification. Jadi saya minta tolong saudara untuk share, repeat notification, share untuk membolehkan hari ini kita mula sesi baru. Dalam sesi ini tiada perniagaan jin. Saya akan pergi Nagorno-Karabakh dan jin selepas live ni. Kita habiskan dulu dengan 2 orang anak muda ni yang saya bawa, kerana kita sedang mencuba untuk 1 jam sesi khas tanpa jualan. Berarti saya bawa 2 usahawan, tapi Jin House tak akan naik. Berarti hanya ini adalah sesi yang kita sedang pilot, iaitu sesi percubaan untuk membolehkan perniagaan dan juga konten bukan milik garasi berjalan 100%, dan kita akan bertemu dalam Jin House selepas ni. Okey, tolong share. Saya minta jasa baik semua rakan-rakan kita, kapten kita di Sabah, kapten kita yang berada di Kuala Lumpur, di Kedah, di Kelantan, di Perlis, di Pulau Pinang, di Perak, di Lembah Kelang, membantu untuk membuat share, kerana saya memerlukan minimum 300 untuk sesi percubaan ni, dan kemudian saudara akan bagi komen dengan banyak bila saya bawa sesi discussion ni dengan membawa si kacak kita Rashidi. Anda, terima kasih kerana anda telah menyenaraikan Rashidi, salah seorang daripada pemegang rekod untuk 5 jualan tertinggi apabila bukunya monolog Budak Buta berjaya terjual 130 naskah dalam tempoh 45 minit ketika Rashidi muncul sebagai tamu kali pertama. Tarikh dia saya tak ingat, tuan-tuan. Orang tua dia akan selalu lupa tarikh. Dia selalu hanya ingat tarikh esok saja untuk membikin wang, dan dia selalu lupa tarikh yang telah dia bikin wang. Okey. Itu biasa, kena terima orang tua dalam Facebook, memang dia akan ada sikit masalah lupa. Ni saudara dah kenal Rashidi Abdullah. Dan kedua, saudara juga kenal, walaupun hari itu dia muncul dengan mak dia, ini adalah Pinky Bar yang membantu kita menyelesaikan masalah titik kotoran. Kita cuba mencari perkataan dalam bahasa Malaysia itu hari. Titik kotoran dan perniagaan barangan tu adalah penanggal kotoran. Okey, betul? Betul. Dan macam biasa tuan-tuan, saya lupa nama dia. Nuri. Okey, dulu Nuri muncul dengan ibu tersayangnya. Tapi hari ini Nuri akan muncul dengan anehnya. Kerana saya tak bagi tahu, kerana dua-dua diperangkap, kerana Nuri rasa dia adalah tamu, Rashidi juga rasa dia adalah tamu, tapi hari ini sebenarnya mereka diperangkap oleh saya untuk berada dalam situasi yang mereka terpaksa berkenalan. Terpaksa. Kan? Tanpa dirancang, kerana bila datang pun saya beritahu, kata segmennya adalah soft sell, kerana saya ingin juga memberitahu kepada anda, setiap orang yang berniaga, mereka juga adalah manusia biasa. Kita ingin melihat manusia biasa yang berada di belakang produk mereka, bahawa selalunya kita akan menganggap mereka adalah peniaga, mereka adalah pencetak wang, mereka adalah pembikin wang, tapi kita lupa bahawa sebenarnya setiap ahli perniagaan yang kita kenal, mereka adalah juga manusia yang melalui kehidupan seperti kita. Dan hari ini Rashidi, penulis, saya anggap dia juga seorang perniagaan, kerana Rashidi saya fikir akan mempunyai keyakinan lebih tinggi untuk memulakan streaming dan menjual bukunya, kerana untuk pengetahuan saudara, tak mudah untuk menghabiskan 130 booking buku sold dan genuine buyer. Thank you pada semua yang lock dan sold, lock dan paid, kerana anda telah membantu Rashidi mencapai satu lagi rekod dalam 130 naskah. Terima kasih juga pada anda yang membantu Nuri. Nuri membagi tahu, kata dia dapat almost 90% klien daripada sesi yang ada. Itu ada 40 40 lebih pack yang dia hantar. Walaupun sebenarnya pada malam yang dia menjadi tamu, kita all out dengan dia sebab mak dia ada. Tapi hari ini kita all out dengan dia. Okey. Berapa nombor yang kita ada? Sebelum tu kita play montage sebelum sesi bermula. Okey, saya akan mulakan dulu dengan Nuri. Saya akan tanya dengan Nuri dulu soalan yang paling asas sekali, adalah mengenai cita-cita dia berniaga.
kenapa Nuri memilih untuk menjadi sebahagian daripada Pinky Bar yang diusahakan oleh ibunya. Nuri at the first place. Kenapa apa passion saudara dengan brand yang saudara jual? Saudara. Apa passion yang adik tumpukan dengan produk yang adik jual? Actually saya mula-mula start berniaga dengan ibu saya ni is because mula-mula saya bekerja dengan orang. Tapi lama-lama saya rasa macam bila nak kaya ni kerja dengan orang kan benda yang sama. Okey. Anak muda kan. Benda yang sama kita buat tapi tak mendatangkan hasil yang kalau kita buat untuk bisnes kita sendiri. Okey. Therefore daripada situlah mak saya tercetus apa kata kita buat period stain remover yang eventually dia jadi stain remover yang sekarang yang kita kenal lah Pinky Bar. Pinky Bar. Okey. Lagi panjangkan lagi. Kita ada 1 jam lebih untuk anda bercerita apa saja yang anda suka. Okey. So mula-mula asalnya tercipta ni is because my mum sendiri dia nampak I penat kerja sebab I kerja dulu retail kan daripada pagi sampai malam hari-hari on my feet, you know. Dia macam tak boleh duduk so. Then suddenly they came up with this idea. Lepas tu kata, adik apa kata kita buat ni? This is a business yang mother daughter boleh buat. Lepas tu dia mula-mula dia terfikir nak buat stain remover, period stain remover. Is because masa dia kecil-kecil dulu dia selalu kena period stain remover tapi tak ada benda yang boleh selesaikan problem dia. And dia selalu kena marah dengan warden dia semua kan. Therefore benda ni tercipta lah. Okay. But then one day mula-mula dia jual dekat kawan-kawan orang putih dia je dekat JP. But then later on dia jual dekat kawan lelaki dia. Bila kita jual kat lelaki kan dia orang makin kreatif kan. So dia orang jadi cuci collar baju dan bagai-bagai lagi lah. 40 klien yang anda dapat saya pasti daripada bandar punya community kan. Betul. Semuanya mungkin berfikir ini, bukan mungkin, semuanya beli kerana mereka tahu ini boleh menyelesaikan masalah kita yang paling besar dalam dunia bandar. Terutama bila kita dapat kemeja yang kita suka, kita nak barang tu sebab dia rare dan sukar diperolehi dalam pasaran, tapi dia datang dengan sedikit kecacatan, iaitu titik kekotoran. Jadi dia orang beli. Sebenarnya pasaran anda adalah di sini. Kerana pemain barangan seperti kami memang menderita adalah menanggalkan titik kotoran. Itu selesai kerana sekarang dia keluar daripada komuniti konvensional, dia masuk kepada komuniti baru iaitu komuniti jeans yang sebenarnya sedang mencari penyelesaian bagi penanggal kotoran dalam mudah guna. Kita pergi pada Rashidi pula. Rashidi? Ya. Selepas Sini tak suka guna perkataan popular seolah glamour lah sangat. Tapi saya fikir dengan 130 buku yang saudara jual, saya tak pasti saudara berkomunikasi, saudara tak sempat berkomunikasi ataupun mereka pergi ke IG saudara. Pembeli yang membeli dia pergi ke FB dan IG saudara. Okey, ada yang sebahagian mereka yang ada follow saya dekat IG, dekat Facebook. Tapi apa yang saya rasa teruja tu bila ini satu orang panggil apa yang baru, sebab sebelum ni saya punya followers ataupun kawan-kawan saya dekat Facebook ke kat IG semuanya kebanyakannya berasal daripada budak-budak sekolah, budak-budak universiti sebab saya banyak buat program. So ini bila saya dapat satu orang bagi apa kira macam lingkungan atau golongan yang baru sebab semua otai-otai, semua brother-brother yang matang-matang. So bagi saya ini satu benda yang baru lah. Okey. Apa yang mereka communicate dengan Rashidi bila mereka jadi follower? Ada yang dia tanya soalan basic yang dah 10 tahun dulu you kena jawab. CD apa you rasa bila you tak nampak? CD kebanyakannya semua bagi kata-kata yang kata-kata semangat, kata positif. Sebab semua kata-kata yang brother-brother bagilah. Semua dia orang kan petarung. So dia orang kata-kata tu deep jugalah. Okey. Dan you gembira menerima mereka sebahagian daripada Gembira okey. Kita akan pergi ke soalan yang lebih awkward lepas ni. Kerana saya dibesarkan menjadi orang muda pada tahun 80-an, zaman yang bas Kelang. Mereka datang dalam zaman ETS, menggunakan semua komuter dan juga train laju yang pada zaman saya tak ada. Pada zaman saya, taksi adalah kegunaan orang kaya, bas mini adalah kegunaan orang yang biasa-biasa. Jadi saya lebih banyak pengalaman dalam bas mini. Saya masih lagi sesak dan masih lagi panik untuk guna MRT dan juga train kerana saya tak pandai. Jadi mereka dibesarkan dan generasi itu. Anak saya tak akan ambil kunci kereta saya dengan mengatakan parking adalah beban dan kenderaan adalah satu yang menyusahkan. Mereka suka public transport. Ini generasinya. Dan saya akan tanya dengan bila you nampak komuniti bandar adalah sebahagian daripada pelanggan yang berpotensi. Kerana 40 log pada hari itu pun saya fikir tak semua orang masih lagi ini penyelesaiannya. Apa yang anda rasa bila anda tahu bahawa sebenarnya barang yang anda hasilkan marketnya sangat besar bagi penggemar pakaian?
Mula-mulanya kan kita rasa produk Pinky Bar ni khas untuk perempuan je kan. Tapi bila kita first live streaming dengan Garasi TV tu, kita rasa macam terkejut sangat bila ramai gila lock within 44 minutes. And then bila kita approach diorang senang sangat macam terus bank in kan. Diorang tak ada macam kita kena kejar-kejar apa kan. So itu adalah satu community yang pada saya baru kan. So sebelum ni kan kita sebelum PKP kita jual dekat booth apa semua kan. So after PKP kita tak mampu lagi nak buat macam tu kan, kita tak boleh kan. So live streaming ni is a way yang buka mata saya macam live streaming pun boleh buat banyak duit rupanya. Especially kepada yang peminat-peminat bandar kan, diorang banyak sayang baju Panatella lah contohnya kan. Diorang mesti nak hilangkan kesan kotoran apa semua tu, benda tu buatkan hidup diorang susah kan. So bila Pinky Bar ni of help, so I'm so happy for that. You know. Kita akan promote semula Pinky Bar selepas ni kerana sesi ni akan lebih kepada mengenali mereka sebagai manusia walaupun mereka peniaga, kerana salah satu yang Garasi ingin perkenalkan pada saudara, lihatlah semua orang sebagai manusia walaupun kami adalah platform streaming perniagaan, tetapi apa yang kami mahu lebih penting diperniagakan adalah berkongsi good values. Itu nilai baik yang selalunya saya tak merendahkan Facebook, tapi saya selalu menganggap bahawa good values adalah benda yang kurang apabila Facebook bergerak, kerana Facebook dijadikan tempat melepas geram. Apabila budaya streaming datang, saya ingin melatih pengguna streaming mengatakan bahawa streaminglah perkara yang baik, streaminglah sesuatu yang ada kongsi dengan orang lain. Anda boleh meningkatkan kualiti mereka berfikir, anda boleh meningkatkan cita rasa mereka, mengayakan jiwa mereka. So ini adalah streaming pertama. Saya bawa 2 tamu untuk mencoba dan melihat apa respon saudara apabila kita berkongsi good value secara streaming. Ini adalah soalan awkward dan saya rasa Rashidi tak akan kena dulu sebab dia dah terkena dulu. Nuri yang akan kena dulu. Okey, saya tanya Nuri. Sekiranya saya suruh anda pergi makan dengan Rashidi kerana menemani ataupun berbual dengan Rashidi, apa pertama respon yang anda akan jawab? So okey lah sebab dah kenal tadi. Panjang jawab dengan panjang. Panjang. Saya kata okey. Rashidi seorang Rashidi tak kecil hati bila saya guna perkataan tu. Rashidi adalah seorang budak buta. Saya panggil Nuri. Ini ada seorang kawan Uncle Rashidi, dia budak buta. Uncle nak Rashidi ada kawan makan hari ni kerana dia dah lama tak keluar makan. Uncle nak dia keluar makan dengan seorang wanita yang minat berniaga supaya Rashidi tahu apa sedang berlaku dengan perniagaan. Apa yang anda buat langkah pertama, kerana tanggungjawab adalah anda. Pick up Rashidi, tanggungjawab anda. Menyediakan tempat makan, tanggungjawab anda. Pastikan Rashidi gembira adalah tanggungjawab anda. Pastikan Rashidi selamat sampai di rumahnya adalah tanggungjawab anda. Apa yang anda akan lakukan sebagai manusia? Sebagai manusia, mula-mula mestilah rasa awkward kan sebab tak kenal siapa Rashidi ni kan. Kalau orang tu perfect pun kita rasa macam alamak takutnya nak keluar dengan ni, especially after case Dai tu kan. Lepas tu lepas tu tapi sebab dah kenal, bila dah bersembang tadi, dia jenis yang very honest kan, sebab dia pun bukan boleh buat apa kan. So kita rasa tamat. Okey, teruskan. Okey. So saya rasa okey lah, jomlah kita keluar sebab dia pun jenis yang best bersembang. Okey, you rasa tadi berapa minit saya pura-pura je kata saya nak pergi minum air. Saya tinggalkan mereka dua di set daripada jauh, saya nampak pepek-pepek dia okey, saya kata okey. Saya tahu, tapi saya tengok tak nak cakap apa-apa kan sebab saya tahu taktik Uncle pergi minum air ni. Saya layankan je lah. Okey, tidak terperangkap. Okey. Saya rasa happy je lah, rasa okey. Apa yang akan buat dia gembira? Pertama, restoran yang akan pilih mesti dah takkanlah bawa kedai mamak. Bising dan menyebabkan. Saya tak kisah mamak ke apa ke. Kan bagus. Apa sayang? Saya tanya dia. Soalan adalah dia untuk tak dia memilih. Dia tak memilih. You akan bawa dia ke mana? First. Apa ada dalam pilihan you ni? Bawa makan kat rumah. Okey. I masak. Oh, you boleh masak? Boleh lah yang instant. Okey, apa Maggi. Masak Maggi boleh, masak air. I like. Okey. Sampion mati ju. Okey. Pertama you akan bawa ke rumah supaya pertama ada satu you rasa family kena tahu siapa yang kawan. Betul. Selalunya ya, selalunya bawa ke rumah. Yang kedua you mengayakan lagi budaya bahawa Rashidi patut mengenali keluarga. Betul. Supaya lebih gembira, lebih meriah. Rashidi akan lebih seronok. Okey, good. Okey. Okey, you akan bawa ke rumah lepas tu? Bawa ke rumah. Lepas tu
I masak lah untuk dia. Lepas tu kalau dia cakap tak sedap, kita cancel lah lepas ni. Tak adalah. Okey, apa yang rumah memang datang plan you adalah rumah. Sebab selalu before this pun kita memang bawa pergi rumah apa semua kan. That's how I am lah. Tak kisahlah you perfect ke tak perfect ke kan. Memang bawa jumpa family lah. Kalau orang tu serius, dia betul-betul akan on. Kalau dia tak on, meaning dia tak nak langsung bye-bye lah. Tapi tadi saya dah jumpa mak dia. Saya jumpa mak dia tadi. Alhamdulillah. Saya love Rashidi. Okey. Mereka lebih terbuka daripada apa yang saya jangka kan. Dan sekarang saya dah mati kutu tentang soalan. Okay, saya akan pergi tentang Rashidi. Jika saya menjadi orang yang kemudiannya bagi nombor kepada dia tanpa pengetahuan Rashidi dan saya kata Nuri call saja, cakap tapi jangan bagi tahu uncle yang bagi tahu nombor ni. Apakah Rashidi punya respon apabila seorang seperti Nuri call Rashidi bagi tahu hari ini saya diberi tugas untuk bawa anda keluar, pastikan anda makan, pastikan anda gembira, pastikan anda mendapat kawan baru, rakan baru dan lingkungan baru. Apa you punya first respon? Okay, first respon saya musim-musim orang kena scam ni, saya akan siasat dululah. Okey. Scammer letak kan. Scammer. Sebab yalah, scammer banyak sekarang, mungkin ni cara yang terbaru kan. Dia kata bagi nombor, lepas tu nak bawa pergi makan, jumpa mak, itu mungkin scammer yang love scam kan. Dia panggil love scam. Tapi saya akan siasat dulu. Okey, kalau macam takkan tiba-tiba kita nak pergi jumpa mak dia, semua family semua. Saya kena pastikan dulu siapa dia ni, siapa yang bagi nombor. Saya kena siasat dulu. Tak semudah tu lah. So kalau benda tu dah pasti, dah asli semua tu, dah asli, genuine, bukannya tiruan, insyaAllah boleh. Saya pun akan terbuka juga. Apa soalan tadi? First respon. Soalannya apa? Betul lah. Anda telah menjawab dengan betul sini. Betul. Kalau tak sedar, betul. Untuk orang seperti Rashidi, dia kena mengambil langkah seperti dia berjalan juga. Dulu dia pernah share. Kalau dia berjalan, dia akan mengambil langkah 3 atau 4 kali ganda. Lebih berhati-hati pada kita kerana dia hanya dapat melihat 20% saja. 80% tak ada. So berarti begitu juga konsep fikiran yang sama juga dia amalkan dalam semua perkara dalam hidup dia. Dia akan jadi overprotective kerana dia pasti perlu menjamin kalau dia terjebak dalam bahaya, keupayaan dia keluar pada bahaya hanya 20% kerana dia kehilangan 80% fokus pandangan. Contohnya, kalau saya memandang seorang wanita di depan saya dah tak pandang wanita lain sebab saya nampak wanita tu je. Alhamdulillah. Okey. Keupayaan setia dia lebih tinggi kerana fokusnya hanya satu aja. Saya ingat dia sedang menjual sesuatu sekarang. Soft marketing. Dia memang seorang yang bagus untuk menulis kerana dia tahu bagaimana untuk mempromosi benda yang dia tulis. Ini ada panggil soft promotion. Okey. Kalaulah anda keluar. Kalau anda keluar. Okey, dengan seorang saya tahu kata benda ni mungkin awkward sikit tak saudara. Apa expectation saudara bila keluar dengan Nuri? Nuri dah sampai ke rumah, dah sampai, awak dah tunggu kereta, awak dah sah cek ini genuine, cek general manager awak membagi tahu ya kenal Nuri ni. Betul, saya kena tanya saya punya general manager semua. Okey. Dah jumpa dah? Dah jumpa. Kereta dia sampai di depan rumah anda? Mungkin kalau first tu saya akan bawa saya punya general manager lah. Ya, sekali. Apa? GM dah sahkan. GM dah save kata save. Bagi mengelakkan fitnah. Okey. Dia mengambil langkah. Dia dibesarkan dalam keadaan sentiasa mengambil berganda-ganda langkah. Ini tapi come on lah. Tapi tu sebenarnya sekadar jawapan yang selamat. Okey, jawapan yang tak selamatnya anda akan pergi. Come on bro. Takkanlah anda naif macam tu. Saya tak nampak buku-buku anda sangat naif. Anda seorang boleh berfikir dengan sangat tajam dan membuat keputusan yang sangat tepat. Saudara tidak menghilangi, saudara tak hilang 80% fokus dari segi ketajaman fikiran. Fikiran saudara adalah 100% fokus. Walaupun mata saudara hanya dapat melihat 20%. Okey, saudara menyai percakapan dan adalah IQ sangat tinggi, itu saya tahu. Sekarang ni saya nak tanya bila anda dah berada dalam kereta dan dia beritahu akan ke rumah, macam mana saudara akan menguruskan persediaan saudara? Upah lewat dia bawa pergi rumah mak lah, bukan kedai mamak lah. Apa yang saudara akan uruskan? Apa yang saya akan uruskan? Ada dalam kereta, Nuri di sebelah, kali pertama jumpa, Nuri kelihatan sangat ramah, tapi dia beritahu kita ke rumah kerana mak saya masak. Saya tanya, masak apa? Kalau masak yang sedap, saya kata okeylah pergi. Kalau macam biasa-biasa tu, baik kita makan mamak, lagi sedap. Nampaknya untuk lelaki seperti dia selesa untuk berada dalam one to one. Sebenarnya saya tak suka menyusahkan orang. Kalau saya pergi ke rumah nanti kan, dia nak sediakan saya nak layan saya sebagai tetamu. Itu satu, kita dah menyusahkan orang kan. So better kalau macam mak dia nak datang kat mamak tu sekali, pun okey. Okey.
Bagus you selalu berfikir bahawa oleh kerana dia merasakan orang akan melihat perception dia sebagai orang buta dan sentiasa membebankan. Satu cara yang dia reverse persediaan dia lebih awal, pastikan dia seorang yang tidak membebankan. Betul. Itu Kalau satu... kita tak boleh menyenangkan orang, kita jangan menyusahkan orang. Betul? Betul tak? Saya sedar anda sedang membuat soft selling. Aku dah impress. Okey. Rashidi memilih untuk berada di restoran. Dengan beritahu kepada saudara kata bukanlah dia merendahkan permintaan anda, tetapi dia selesa kalau di restoran. Macam mana untuk kali pertama biarlah di tempat yang terbuka. Kalau dia nak ditemani oleh seorang yang lain, saya tak kisah, dan saya juga boleh mengajak saya punya general manager sekali. So sebagai dalam juru pantun. Dalam kes ni jangan play safe ya. Dia tak akan bawa mak dia dan saya tak akan benarkan general manager you. Berarti you berdua je. Kerana tujuan dia adalah kita nak meneliti satu bentuk berfikiran, bagaimana anda berdua berfikir kalau kena situasi tu. Saya tak pasti situasi tu berlaku atau tidak. Saya nak secara spontan yang saya boleh menguji IQ dua orang. Seorang yang berniaga untuk menggambarkan bahagian diri dia sebagai manusia selain daripada dia seorang yang kata dia akan memburu wang sebanyak mungkin dengan perniagaan. Tapi dia tetap seorang manusia. Dan saya beritahu pada saudara pula, saudara kata saudara selesa untuk tidak menyusahkan orang. Sekarang dia memilih untuk tidak selesa menyusahkan orang. Berarti dia tak nak babitkan keluarga you kerana dia rasa saya rasa akan agak awkward untuk dia. Untuk dia pergi dan dia rasa saya terpaksa memberitahu semua orang keadaan diri saya. Of course lah dia selesa you tahu dulu bahawa keterhadan diri dia. Now you dah kenal Rashidi lebih kurang dalam 35 minit dalam live, dan tadi lebih kurang 10 minit sebelum live you ada 45 minit. Apa you lihat tentang dia? Rasa dia macam baik lah, honest dia jawab. Sebab kan selalu sebab dia I don't know how to say. Rasa dia baik lah, dia genuine. Lepas tu dia interesting lah, dia bagi tahu from A to Z. Dia tak ada macam dia bukan jenis yang macam I dah buta, you janganlah tanya macam tu kan. Ada orang sensitif kan. Ada orang dia macam dia bila dia tak nampak tu dia rasa macam dia nak duduk rumah je, dia macam tak nak buat apa-apa, dia give up kan. Tapi tengok dia buat buku apa semua kan. Dia jenis yang still full of spirit untuk buat something walaupun dia tak nampak, like from umur 13 tahun So I rasa macam sangat macam terharu lah. First time pun terharu. Rasa macam wow, kita sometimes yang perfect ni pun sometimes pun kita dah macam ada give up apa benda semua kan. Ni apa lagi kalau kita tak nampak kan. Saya pun ada give up juga, tapi semua orang akan ada give up, tapi give up tu sama ada lama ataupun sekejap. Semua orang takkan terlepas daripada give up tu, betul tak? Tapi bagaimana cara kita nak melalui give up tu supaya kita tak terikut dengan give up tu, kita tak dijadikan hamba give up tu. So kita kena pastikan yang give up tu tak bertahan lama dalam diri kita. Saya pun ada give up saya juga kadang-kadang. Tapi bila saya dah give up tu, saya akan cuba cari balik mana titik untuk saya bangun. Macam itulah. Itu saya satu suka tentang Rashidi. Dia boleh analyse dan dia boleh menyampaikan apa yang dia analyse. Dalam skill pemikiran, tak semua orang boleh menyatakan apa yang mereka analisis dalam fikiran dalam bentuk verbal yang baik. Itu satu bagus. Itu sebab itu saya fikir dia memilih menjadi writer adalah satu yang tepat. Dia memilih untuk memilih kerjaya motivator dan storyteller adalah sangat cepat. Kerana keupayaan dia menjelaskan semua bentuk fikiran dia secara terang dan mudah difahami. Itu skill yang sangat luar biasa. Saya kata kalau anda melihat, kalau untuk seorang macam saya yang memang berjalan hampir di 20 lebih negara untuk menyampaikan talk. Saya bercakap di lebih daripada 40 universiti untuk menyampaikan pelbagai pandangan saya tentang kewartawanan daripada tahun 2012 sampai 2017. Saya fikir dia adalah seorang luar biasa dari segi berkongsi teknik berfikir dan bagaimana mengendalikan apa yang anda fikir, terutama kerumitan. Dia pandai mengendalikan proses, menjelaskan pada orang bagaimana mengendalikan kerumitan. Sekarang anda dalam keadaan yang rumit ni sebab anda telah diperangkap. Apa yang selalu protection anda buat pada diri anda supaya dalam satu hubungan saudara tidak berada dalam keadaan berharap? Kena. Ini mesti berlaku pada kita lelaki, bro. Abang lalu banyak kali macam ni. Saya tahu. Dalam keadaan you akan lagi lah overprotective sebab you fikir bahawa peluang you untuk gagal lebih tinggi daripada untuk berjaya. Jadi kalau pertama kali you keluar, kemudian sekiranya you nak protect diri you daripada tidak terlalu berharap, takut tercedera, kan you kecedera banyak kali. Apa you akan buat? Macam kebanyakan orang akan cakap bila
bila mereka bertanya kepada kita kan, dah kahwin ke belum, bila kita kata belum, diorang punya persepsi, dia kata oh saya memilih, saya memilih. Tetapi sedangkan mereka juga yang dah berkahwin juga memilih juga kan, mereka memilih juga isteri mereka tu, tapi mereka katakan kenapa bila saya masih tak bertemu jodoh, tapi mereka katakan saya memilih. Bagi saya memilih dari perspektif orang ni berbeza-beza tau. Sebab kita bukannya tak boleh menerima kelemahannya, macam orang kata kita tak boleh nak terima kelemahan seseorang, tetapi sebenarnya kita ada masanya kita tak boleh menerima kelebihan orang, faham tak? Bila kita terlampau kita takut dengan kelebihan orang tu, apabila kita memandang diri kita ada kekurangan dan orang itu ada kelebihan. Orang yang ada kelebihan tu mahukan kita yang ada kelemahan ni. Jadi kita takut kelemahan kita ni akan melemahkan orang tu. Jadinya saya suka meletakkan satu tanda aras kalau macam dalam harapan ni. Saya takkan letakkan harapan yang terlalu tinggi. Dan saya tak pernah pun bawa sesiapa balik rumah, jumpa family saya cakap ni calon, tak pernah. Sebab bagi saya, biar benda tu dah betul-betul sure, biar dah betul-betul pasti benda tu, baru saya akan bawa. Sebab saya tak nak orang, biar kalau harapan tu, biar saya seorang saja yang kecewa, bukannya family saya, bukannya orang sekeliling. So saya akan sentiasa letakkan harapan tu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. So bila harapan tu musnah, saya boleh mendidik diri saya supaya menerima benda tu dengan lebih terbuka. Anda sangat takut mak ayah anda kecewa? Dia lebih takut mak ayah dia kecewa. Ya, berbanding bila saya tahu kecewa. dia kecewa, berbanding dia kecewa. So dia jadi seorang yang sangat perhatian dengan keluarga dia, sebab dia tak mahu keluarga dia tahu. Betul. Kalau dia kecewa, mak ayah ada dia family akan saya menanggung tengok dekat FB Live ni komen 1. Okey. Untuk berapa ada view kita sekarang ni dah? Okey, kita akan go to combo lock. Berarti saya akan beritahu pada saudara bahawa saudara boleh lock yang ini 35, yang itu berapa you nak jual hari ni? Lebih kurang 35. 35. Okey, anda lock combo 70. Saja lock 70, kami akan postkan dua barang ni sempena gandingan dua orang ni. Berarti saudara lock 70 plus postage ya. Ni dah plus postage kan. 35 kita jual itu plus postage kan. Saudara lock combo je. Saya tak target banyak, 25 item je hari ni. Saya akan go promotion sampai kita mencapai angka 25 lock combo. Berarti anda mendapat satu buku Rashidi dan satu abang bagi barang tu satu. Saya sangat jauh untuk saya, dan satu yang ini. Okey? Okey, kita lock combo hari ni untuk mencapai 25 sambil anda boleh migrate ke trafik mereka. Saya akan share nanti trafik IG dan juga trafik Facebook Pinky Bar. Dan saya akan share juga Facebook. You kuat di Facebook atau di IG? Dua-dua ada? IG. Di IG. Saya akan, yalah, young generation. Dia go to IG. Because Facebook banyak hatred. Walaupun IG sebenarnya banyak gosip. Okay. Kita lock combo saja. Saya punya target 25. Anda boleh lock combo sekarang RM70 untuk mendapat satu pencuci Pinky Bar removal, stain remover ni. Kita akan tunjuk dia punya visual sekarang sambil saya berbual. Kita akan jalan dulu stain removal punya visual sambil saya terus bertanya soalan. Dan saya minta anda share, kerana selepas ni saya akan buat analisis, kerana kami bermulai semalam kami mengalami masalah. Berarti ramai yang sebenarnya, walaupun anda yang dalam ni memberi makluman anda menerima notification, tetapi kebiasaannya kami menerima simple notification antara 400 ke 500 pada waktu petang. Tapi hari ini kita hanya mencecah tertinggi sekitar 200. Tak sampai 200 notification. Kita akan analisis lepas ni. Tapi kami percaya bahawa kualiti konten ini sangat tinggi, kerana dengan 200 notification kita masih mendapat 100 lebih orang yang sedang menanti sekarang. So saya hanya perlukan 25 lock. Anda lock RM70, berarti kami akan postkan satu Pinky Bar stain removal ni. Bagi mereka yang tak tahu, tengok visualnya. Nanti lepas ni kita akan minta mereka promote. Sebelum saya minta Rashidi baca satu puisi dulu. Audio Rashidi okey ke sekarang? Yes. Audio Rashidi okey eh? Okey Rashidi. Wah, puisi. Ataupun anda nak dia bercakap dulu untuk anda ambil nafas membaca sebuah puisi? Bagilah dia. Okey, oleh kerana ramai yang belum tahu tentang Pinky Bar stain remover, you kena cerita apa benda ni sambil Mahfuz akan play video untuk menjelaskan apa yang sedang diceritakan oleh Nuri. Kenapa saya selalu akan ingat nama dia sebagai Aida? Okey, Nuri akan menceritakan detail tentang produk dia.
Okay, so hi, saya hari nak perkenalkan Pinky Bar. Pinky Bar ni adalah produk penanggal kesan kotoran. Dalam bahasa Inggerisnya stain remover lah. Kita punya stain remover ni dia tidak mengandungi peluntur, pewarna dan pewangi. So kalau macam siapa yang sensitif kepada pewangi ke ataupun baju, korang kan selalu tanya, kalau baju berwarna boleh tak pakai Pinky Bar? So boleh pakai Pinky Bar sebab dia tak mengandungi peluntur. So kita juga dapat banyak sangat testimoni. Boleh mention IG kat sini ke? Ya, boleh. Siapa nak tengok testimoni kita boleh ke IG kita @mypinkybar. At MYPINKYBAR. Dekat situ banyak sangat testimoni. Ada orang cuci collar baju, kuning-kuning pada kesan deodorant, kuning-kuning pada ketiak, ataupun pada jeans, dawat pen, kesan makanan especially. Itu semua boleh clean dengan Pinky Bar. Dengan Pinky Bar you guys tak payah rendam dah. You guys boleh cuci on the spot. Biasa you jual dengan harga berapa? Kalau ni satu RM16. Kita ada dua version. Satu lagi dia Pinky Bar Travel Pack ni. Yang ni you kejap Yang ni you boleh roll out. So this one dia RM28. Okey. So yang ni dia lebih convenient lah. Yang ni you guys boleh bubur dalam handbag ke ataupun kalau korang macam dulu kita reka khas benda ni time masa kita semua boleh travel lagi kan. But this time around kita tak boleh travel, tapi this one is very convenient kalau you guys nak bawa ke office, nak letak dalam kereta dan sebagainya. Okey, no package hari ni you akan bagi apa? Mungkin saya salah sebut harga. Itulah. Okey. You akan bagi yang mana Package satu? hari ni kita ada satu Pinky Bar Travel Pack ni dengan dua Pinky Bar Stain Remover original ni. So bermakna yang ni you boleh bawa dalam bag, yang ni you boleh simpan kat rumah. Okey. Yang ni total package dia harga asal RM68, tapi sempena bulan 12 ni kita tolak RM12 untuk you all. Okey, So dia berapa total dia? 56 free postage. Free postage Sekali dengan 56. postage. Okey. Betul. Semua dah lock 70? Belum. Kita akan tunggu sekarang untuk saudara lock. Saya sedang betulkan angka lock sekarang kerana spontaneous. Postage akan satu ni dah. So berarti 80. Tak. Tolong sekejap, tak apa. Kalau kita akan sembang, you akan pergi kepada 80. Sorry, anda boleh lock 80 sekarang untuk menyelesaikan masalah ni. Lock 80 saja. Sorry, sebab saya tak check harga sebab spontaneous saja. Saya sedang testing benda ni dan kita ada berapa ratus orang sekarang? 160. Okey, 160 cantik, angkanya meningkat. Tolong share. Kerana saya hanya perlukan 25 lock 80 bermula sekarang untuk membolehkan anda memiliki sebuah buku Rashidi dan kemudian apa ini? Okey. Ini stain remover ni untuk satu saudara simpan di rumah. Saudara dah tengok visual yang ditunjuk dan juga satu yang ni. Berarti kami akan postkan sekali saja sebagai couple post. Bukan couple orangnya tuan-tuan. Ini adalah couple post. Bagi membolehkan kita menyatukan dua produk dalam satu promotion. Ini adalah platform untuk kita mencuba dan melatih streaming untuk membolehkan usahawan muda bergabung dan kemudian menjual produk mereka secara kombinasi. Terutama satu adalah saudara boleh gunakan sebagai produk fizikal dan satu ini adalah saudara boleh gunakan sebagai produk mental dan spiritual untuk saudara baca dan berkongsi sesuatu kerana mereka datang daripada dua dunia yang sangat berbeza. Seorang menjual produk fizikal yang untuk mencuci kotoran, terutama saya bagi tahu kata saudara lihat gambar tadi. Bagi kita yang memang saudara selalu follow garasi kerana saudara main barangan bandar, ini adalah produk penyelesaian yang sangat besar manfaat dia kerana saya sendiri menyelesaikan baju saya yang Panatella tu. Baju yang dah daripada saya dapat yang berusia hampir 60 tahun tu tak dapat ditanggalkan kotoran karat. Saya berjaya reduce ke 80%. Saya sedang cuba lagi untuk sampai reduce 100%. Tapi kalau saudara setakat karat tu bukan daripada steel besi, lagi mudah untuk saudara. Malam tu kita dah buat juga dia punya preview dan it's work. Benda ni sesuai untuk saudara meninggalkan mengeluarkan kesan titik putih dan juga titik hitam pada kemeja anda. Mohsin Mahfuz sedang menayangkan visualnya dan sekarang kita nak mendengar Rashidi membaca sebuah sajak. Rashidi jangan baca sajak tentang mak. Itu dah baca dah dulu. Okey. Sekejap saya ingat apa yang saya ingat. Okey, apa ingat? Okey, Rashidi akan membaca satu sajak yang sesuai dengan tema hari ini. Kemungkinan tentang bagaimana dia melindungi diri dia daripada kekecewaan. Bagaimana dia memulihkan diri dia selepas kecewa. Kerana dalam episod dulu dia cerita bahawa dia pernah ditinggalkan tapi dia menerimanya secara positif kerana dia menganggap bahawa itu adalah perjalanan hidup yang mesti dia lalui. Okey Rashidi? Secara jujurnya dalam tulisan saya tak banyak sajak berkaitan dengan kecewa mengenai cinta ataupun apa cinta. Ya, okey. Tapi yang sajak yang saya ingat, puisi yang saya ingat dalam kepala saya sekarang ni ada satu puisi yang lebih kepada patriotik. Boleh ke? Tak boleh.
Tak boleh. Dia mesti sesuatu yang dekat dengan tema kita pilih hari ini. Saudara yang dah matang dan tajam fikiran, saudara mesti tahu apa tema yang saya harapkan. Okey? Sekejap saya fikirkan. Okey, sementara Rafizi berfikir. Thank you Obi Miki. Obi Miki adalah seorang hardcore Garasi TV yang selalu juga adalah kita anggap sebagai penembak. Thank you so much Obi. Anda memulakan yang pertama. Please yang lain saya mengharapkan hari ini tak banyak, hanya 25 lot dengan menganggarkan bahawa 15% daripada mereka yang menonton adalah mereka yang lock package ni. Kerana kita akan black selepas sesi ni dan saya akan pada sesi Nagorno-Karabakh dan Jin selepas ni. Kerana saya akan pecahkan segmen ni berasingan untuk menguji sesi apa yang kita sebut dari meja garasi dapat dikekalkan sebagai sesi mingguan. Jadi saya jelaskan apa dia? Tukar ni. Oh, tutup. Admin akan membantu saya untuk pastikan kita ada 25 log hari ini. Please, saya merayu pada anda semua untuk buat log. Yang kedua, Abang Man Kolam. Thank you so much, Man. Kami akan bercuti dan akan memancing lepas ni, Man. Banyak orang duk cerita pasal mancing. Man, kawan saya insya-Allah menjadi orang yang kedua log. Terima kasih so much, Man Kolam. Lama tak masuk dan lama tak jumpa. Berarti hari ini dia tidak membawa barang untuk dihantar. Okey, Rashidi. Masa anda telah tiba. Dan anda semua masih boleh lock kerana saya hanya akan bagi 25 lock saja kerana combo ini adalah combo spontaneous. RM80 anda mendapat buku Rashidi dan satu set Pinky Bar stain remover yang seperti mana Mahfuz akan banyak play untuk memastikan anda faham bahawa stain remover adalah untuk penanggal kotoran. Kita akan mencari 25, kita dah dapat 2, kita menanti 3, 4, 5, 6, 7 sampailah 25. Rafizi akan memilih Rashidi akan memilih sebuah sajak yang tengok. Dia lebih ingat nama orang ni berbanding saya. Dia yang betulkan pada saya. Rashidi bukan Rafizi. Okey. Okey Rashidi. Okey. Saya rasa ni satu yang paling sesuai. Okey. Okey. Aku tidak memaksa kau menerima lemahku. Aku bukan mahu kau menyinta apa kurangnya aku. Aku bukan mengharap kau mampu untuk menjadi dimilik aku. Tapi jika diberikan pilihan, aku akan memilih kamu tanpa meragu. Sekejap. Jika rasa cinta yang begitu lama sudah menghantu ini terhalang kerana tak dibantu oleh tidak dibantu oleh restu. Semoga saja kau berjumpa sebaik-baik bahagia selain aku. Sebetul-betul rasa datang tanpa tenaga paksa. Cuma jika diminta diterima, perlu dibukti, perlu setia. Kerana memang kau tak mendengar aku membisik apa. Kerana bisikku sekadar berani di kertas doa. Dan aku sudah tidak mengharap menunggu datangnya engkau memberi kuat, menambah semangat. Aku cuma menanti untuk kau terhabis ego datang untuk mengucap kata selamat. Itu saja. Puisi yang saya hafal yang saya selalu baca. Ini saya tak selalu baca, so tak hafal. Ada beberapa puisi je yang saya hafal. Ini puisi kantoi pula. Tapi ini sebenarnya dia punya maksud dia luas, bukan sekadar kepada manusia, kepada cinta, tapi ialah kan kita dalam hidup ni macam-macam pengharapan kita yang kita ada, sama ada kepada makhluk, kepada bukan makhluk pun kadang-kadang kita berharap benda tu kan. So puisi ni adalah lebih kepada luahan apabila sebuah harapan tu tidak dibalas dengan perasaan. Tapi dia luas lah, bukan sekadar untuk cinta je. Okey. Bila anda mulakan perniagaan, apa yang anda fikirkan adalah waktu? Sebab anda lihat Mak berniaga, saya tahu kata untuk seorang wanita lagi lebih mencabar, terutama pada usia yang muda, kerana saudara akan kehilangan banyak waktu bersosial, saudara akan kehilangan banyak waktu untuk kawan. Berarti saya tahu kata dalam usia saya yang punya tanggungjawab sebagai suami dan bapa pun, dia menelan begitu banyak fokus. Bila Nuri. Saya terpaksa ingat burung Nuri. Bila Nuri berniaga,
apa beban yang anda lalui dari segi mengendalikan waktu? Sebab saya tahu ini first saya tak fikir anda kurang kerja lebih daripada 12 jam. Sekurang-kurangnya di internet, di itu planning, jumpa mak, jumpa klien, buat promotion. Macam mana Nuri mula merasa kehilangan waktu untuk bersosial kerana menumpukan kepada inilah perniagaan? Sebab anda dah berusia 25 tahun, dah buat keputusan yang sharp, ingin menjadi peniaga. Macam mana rasa apa? Anda kehilangan banyak waktu muda, anda kehilangan banyak. Orang berusia 25 tahun sedang menikmati hidup, berada di kafe, jumpa kawan, malam keluar dan berfikir bahawa tinggal dengan mak, lepas tu perlu 2,000, 3,000 gaji cukup, yang lain tak payah fikir apa. Tapi saudara sekarang memikirkan bahawa masa depan saudara adalah menjadi usahawan. Jadi apa yang saudari rasa? Pada saya masa tu rasa cukup lah sebab kita kan work from home kan, so kita tak payah commute to one place to another place kan. So masa tu kita boleh plan betul-betul lah. First kita nak buat website ke, kita nak buat apa ke, kita nak buat content apa semua tu cukup. Lepas tu saya tak ada rasa pun macam tertinggal nak keluar dengan kawan-kawan ke apa ke. Sebab kawan-kawan we can always call. Lagi-lagi sekarang ni pun kita tak boleh nak pergi jumpa pun kan. So saya rasa buat bisnes ni dengan tak ada rasa kehilangan apa-apa lah. Sebab saya rasa saya dah kena besar. Saya tak boleh lagi nak macam hang out dulu-dulu kan. Macam spend time, membazir masa apa semua. Saya kalau usia 25 tahun okay, dia rasa dia dah besar dan terpaksa hilang. Okay, dia dah rasa tua. Saya rasa apa yang saya buat dulu tu rasa macam membuang masa lah. Now is the right time for me to be with my mom, buat bisnes dengan dia selagi dia boleh, selagi dia bertenaga, support dia. Itulah. Bagus. Sebab saya tak ada rasa, sebab kalau lepak-lepak Rasidi macam jawab, bagus. yang ada rumah je yang. Okey. Lepas tu you terus fokus. Saya terus minta anda lock sekarang, lock 80 untuk kombinasi produk Rasidi dan juga produk Nuri. Untuk membolehkan anda mendapat couple lock, kita hanya target 25 saja. Admin akan report pada saya akan teruskan untuk membolehkan saya mencapai matlamat membuat couple lock yang pertama 25 bagi sebuah buku Rasidi berjodoh monolog budak buta. Nanti saya cerita keistimewaan buku ni. Dan kemudian dapat dua ni yang saya kata stain removal. Satu untuk yang saudara bawa bergerak dan menggunakan konsep ini. Dan satu lagi yang ini tadi dah tunjuk dan akan ada video. Okey, dia dah jawab dan sekarang ni saya bagi pula pada Rasidi untuk promote buku dia. Rasidi promote dulu buku Rasidi, walaupun dah promote dulu. Rasidi ada masa untuk promote lagi hari ni. Okey, ini adalah merupakan buku pertama saya yang saya tulis. Telah saya bazirkan masa saya menulis buku ni. Bazirkan masa saya menulis buku ni. Sebab saya bukannya dalam bidang penulisan pada asalnya. Tapi bila saya memikirkan saya perlu sesuatu kenangan untuk saya bawa di masa tua saya kan. So saya cuba cari apakah perkara yang boleh saya jadikan sebagai kenangan. So buku ni terkandung pengkisahan saya, cerita saya bagaimana saya daripada kecil dan bermula bagaimana saya diuji, ditarik penglihatan sedikit demi sedikit ketika berusia 17 tahun dan bagaimana saya mula mengalami zaman kemurungan saya, bagaimana saya bangkit semula, bagaimana saya memulakan semula langkah saya untuk menjadi seorang manusia semula setelah 17 tahun saya rasakan 17 tahun tu hangus begitu saja dan saya terpaksa memulakan kehidupan yang baru, memulakan langkah yang baru. So semua tu pengesahan tu saya tulis dalam buku ni, bagaimana saya mula masuk ke tempat orang buta, tempat mengenal orang buta bagaimana. Sebab sebelum ni saya merasakan saya orang buta paling teruk di dunia ni sewaktu saya di rumah, dan bila saya berpeluang untuk ke pusat latihan bagi orang buta tu barulah saya tahu yang saya cuma sedikit saya nak dibandingkan mereka yang dah dari lahir tidak boleh melihat. So dari situ saya mula belajar bersyukur, belajar menerima. So saya masukkan semua dalam buku ni sebagai satu kenangan dan mungkin sebagai satu perkongsian yang boleh mungkin anda semua baca untuk menjadikan, bagi saya bukan menjadikan pengajaran ataupun teladan, cuma sekadar dijadikan sebagai orang panggil imbasan, perkongsian itu sebagai imbasan. So bila mungkin anda sekarang tidak diuji sebegini dan mungkin anda takkan diuji sebegini, tapi anda boleh relate ujian kita tu sebenarnya buat kata saya punya blurb belakang ni, ujian kita tujuan kita diuji tu adalah sama. So ujian kita itu berbeza-beza tapi tujuan kita tu diuji adalah sama. So dalam buku ni saya masukkan semua perasaan saya luahkan, sebab sebelum ni saya tidak pernah menjadi seorang pencerita. Saya rahsiakan saya punya perasaan, saya punya keadaan, bagaimana penglihatan saya selama hampir berapa tahun
10 tahun ataupun lebih kurang 8 tahun macam tu, saya rahsiakan daripada ramai orang apa sebenarnya saya lihat, apa sebenarnya saya rasa. So bila saya dah ada kekuatan untuk menulis, saya tulis sebuah buku tentang saya punya semangat yang telah hilang, bagaimana saya dapatkan semula. So di bahagian kedua buku ni pula ada terkandung beberapa puisi yang saya tak tahu saya panggil puisi ke monolog ke. Ada orang panggil sajak, tak kisahlah. Apa dah baca puisi? Puisi poem. ke? Puisi. Ya. Okey, dia jenis puisi. Mungkin ada orang tak menganggapnya puisi, mungkin rimanya berbeza format ke? Bukan. Tak, dia puisi. Okey, puisi. Dia panggil puisi moden. Puisi moden, okey. Saya menulis lebih dalam 60 puisi moden dalam ni dan saya sertakan dengan gambar-gambar yang saya ambil sendiri. Saya juga merupakan seorang, nak katakan juru foto tu nampak macam up diri sendiri, tapi bagi saya sebagai seorang juru foto buta yang gemar mengambil gambar street photography untuk koleksi saya, untuk saya baca kisah di sebalik gambar itu, untuk saya puisikan. So, untuk pengetahuan saudara, Rashidi dilahirkan sihat hinggalah dia berusia 17 tahun. Barulah dia mengalami masalah kehilangan sedikit demi sedikit penglihatan dia sebab glaukoma. Dan sekarang dia hanya dapat melihat 20%. Jangan terkejut kalau dia boleh baca sebab dia dah melatih mata dia. Mata sebelah kanan untuk baca dan mata sebelah kiri untuk melihat. So mata dia ada kerja masing-masing yang dia latih secara berperingkat-peringkat sejak dia kehilangan penglihatan. Kemudian saudara juga harus tahu bahawa apabila Rafizi kehilangan apabila Rashidi kehilangan penglihatan, dia mengalami depression selama 3 tahun, berada di bilik dan tak dapat menerima hakikat daripada seorang budak yang sukakan berbola sepak tetapi kemudian kehilangan penglihatan. Kemudian dia bangkit kembali atas sokongan ibunya yang mahukan dia menjadi seseorang. Dia datang ke pusat latihan orang buta di Brickville. Dia dah cerita bahawa dia mulakan sebagai tukang urut semua, tapi dia tak fikir kata dia mahu ke situ kerana dia mempunyai kebolehan berfikir. Kemudian dia menjadi motivator, yang kemudiannya dia tak mahu anggap diri dia motivator kerana bunyinya agak sombong. Dia kata dia storyteller. Dia berkongsi dunia kegelapan, dunia dia melihat kekecewaan dan juga apa yang dia tanggung hinggalah dia bangkit kembali menjadi penulis. Itu yang terisi dalam buku Rafizi. Jadi tadi kalau Rashidi membaca perlahan dan ini anda harus lihat bahawa dia pilih puisi itu pada page yang gambar dia gelap. Saya pun terkejut, tapi itulah puisi yang boleh memenuhi kehendak saya mesti penuh tema ini tentang perasaan dia. Dan untuk pengetahuan saudara, dia perlukan kamera kerana dia tak dapat melihat. Dia snap gambar dan Rafizi akan melihat kembali kamera sebagai membantu dia kehilangan 80% penglihatan. Itu kenapa kamera sangat penting dan kemudian kamera jadi banyak. Sebab saya tunjukkan ini. Saudara nampak gambar back cover abang pakai kamera ni Okey. Inilah mata Rafizi sekarang. Rafizi. Berarti kalau mata Rashidi. Bukan sorry Rashidi. Sorry Nuri. Nuri sangat protektif pada nama Rashidi. Okey. Dan dalam ni adalah foto-foto yang dia ambil. Dia ambil banyak foto, macam saya bagi tahu pada saudara, kerana foto ni dia nak lihat dengan lebih jelas. Itu bagusnya teknologi kamera menjadi mata kedua dia. Jadi kalau dia tengok satu tempat dia tak jelas macam kucing ni, dia akan snap gambar kucing ni dan dia akan tengok semula di kamera, barulah dia melihat kucing ni. Macam juga dia tengok pokok ara cemara mati ni dengan latar tasik, dia terpaksa snap dulu. Kemudian barulah dia dapat melihat daripada lensa kamera apa yang dia hanya dapat lihat daripada, kalau dia kekal melihat secara biasa, ini saja yang dia boleh lihat. Ini jadi gambar. Buku ni sebenarnya 3 dalam 1. Kumpulan fotografi dia, kumpulan puisi dia dan juga penulisan artikel dia. Saya nak berkongsi sikit mengenai sensory photography. Apa? Sensory photography. Sensory photography. Okey. Ramai tak tahu yang ada satu, sebenarnya sebelum ni 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, ada satu exhibition ataupun pameran juru foto buta. Ia pertama di Malaysia, tetapi dekat India benda ni dah lama. Tapi ia baru dibawa oleh satu studio DL dekat Sunway Damansara tu. Dia ada seorang guru mengajar orang buta mengambil gambar. So dalam kelas yang saya hadiri tu, ada 6 orang juru foto buta yang berbeza-beza usia, berbeza-beza cara penglihatannya. Ada yang totally blind. So mereka diajar bagaimana cara untuk mengambil gambar. Okey, macam saya masih boleh melihat sedikit. Jadi mungkin saya ada image yang saya nak rakamkan. Bagi mereka yang totally blind ni, mereka mengambil gambar cuma dengan menggunakan deria sentuhan,
deria pendengaran. Okey. Apa yang diajar pada kelas yang pertama, bagi mereka yang berminat, untuk yang macam saya memang mempunyai kamera dah sebelum tu. Tapi bagi mereka yang baru betul-betul nak mencuba benda tu, mereka bagi satu kamera. So mereka ajar, ini adalah tempat untuk tekan, untuk mengambil gambar. Ini adalah bateri, ini tempat untuk charge, ini adalah memory card. So mereka bila semua dah tahu cara menggunakan kamera digital tu, so dia bagi satu assignment ataupun tugasan. Okey, dia kata minggu depan kita nak tengok gambar yang bertemakan, dia akan bagi tema macam-macam. Macam first week tu dia bagi macam light and shadow. So light and shadow bagi mereka yang totally blind, mereka tak tahu mana bayang-bayang tu akan jatuh. So mereka menggunakan deria, kira rangsangan macam haba. Mereka akan pergi ke tengah panas. So bila mereka tahu matahari datang dari depan, bayang-bayang akan jatuh di belakang. So mereka akan mengambil, mereka just ambil je, ambil sampai penuh memory card, beribu-ribu gambar. So next class tu, kami masuk kelas mula, serahkan memory card. So cikgu ni akan slidekan dekat ni, dekat show dia. Dekat ni. So dia akan next sampailah ada gambar yang ada cerita. So dia akan kupas cerita dari gambar tu. Orang buta yang langsung tak boleh melihat ni, dia akan, gambar ni aku ambil. Sedangkan dia tak tahu apa gambar yang dia ambil. So dari situ mereka kumpul gambar-gambar tu, seorang 6 jurufoto ni 10 gambar setiap seorang. Mereka adakan satu pameran di ruang Ting City dekat tepi Central Market tu, dekat Antua tu. Mereka buat pameran itu. Itulah pameran jurufoto buta pertama di Malaysia. So saya antara salah seorang peserta. So dalam antara 6 orang ni macam-macam kategori lah. Ada yang B1, B2 dan B3. B1 adalah totally blind. Okey, sepenuhnya buta. Sepenuhnya buta. Kalau B2 ni macam saya, dia boleh melihat tapi dia mengalami masalah mungkin untuk berjalan, untuk membaca dan berstatus OKU. Dan B3 ni dia mungkin rabu yang sangat yang terang. Dia boleh macam jalan macam biasa. Ada yang boleh bawa motor, tapi ada yang mereka boleh bawa motor siang, malam tak boleh bawa. Ada yang boleh bawa malam, siang tak boleh bawa. Itu pun dikira sebagai OKU, dikategorikan sebagai B3. So kategori-kategori tak ada B4. Kalau B4 saya termasuk kategori sebab saya tak boleh bawa malam. B4 adalah saya sewaktu saya 17 tahun dulu. B4 ni adalah normal. B4, B3 adalah B4. Oh, okey. B4 adalah orang yang normal. Okey. Aduh. Kalau rabun ayam mungkin masa jatuh B4 lah tu. Consider normal. Tu bingung. Bingung. Okey. Bingung. Saya ada masalah rabun ayam. Untuk orang yang ada rabun jauh, dia mudah kena rabun ayam. Dan saya menikmati rabun ayam sangat teruk sebelah malam. Saya dah tak memandu di sebelah malam kerana saya tak boleh mengagak. Saya boleh nampak lampu tapi saya tak boleh mengagak jarak lampu. Saya dah ada 2 kali saya ada kemalangan bersendirian pada waktu malam. So saya tak drive malam. Rabun ayam maknanya tak boleh melihat musang. Ya, rabun ayam tak boleh melihat musang. Dia dah selesa nampaknya. Okey, kita ada berapa lock sang? Okey, please come on. Kita nak cari 25 saja lock hari ni. Saya akan terus berkongsi. Kita ada numbers lagi sang? Okey, number still ada. Okey, 175 adalah number yang baik kerana dia sangat sustain. Apa yang anda ingin tanya? Saya dah tanya banyak. Sang admin akan mengambil soalan anda pula untuk tanya. Saya dah bagi tahu dia orang mereka tak boleh mengelak daripada menjawab soalan yang real. Okey, dan sama anda lock couple RM80 bagi membolehkan anda mendapat 3 benda ni. Satu adalah buku Rashidi dan 2 adalah produk Pinky Bar. Satu untuk yang saudara boleh bawa waktu travel dan satu adalah yang saudara boleh gunakan untuk di rumah. Kita dah ada video dia. Mahfuz dah play video dia kan? Sepanjang ni Mahfuz. Okey, Mahfuz dah play video untuk saudara lihat. Turun lock, saya akan target supaya anda membantu lock ni kerana kita ada sesi problem adalah notification sejak semalam. Selalunya sebelah petang 600 ke 800 adalah view kita yang biasa dan saya percaya kalau kita kena tajuk ni, biasanya saya dah try banyak kali, dia akan menjadi topik yang orang sustain untuk menonton. Terima kasih saudara sustain untuk menonton. Saya sedang menunggu soalan. Sambil itu saya tanya pada Nuri, apa yang anda nampak hidup anda 5 tahun dari sekarang apabila anda mula berniaga?
Saya nampak bisnes kita ni akan lebih maju lah, lebih ramai orang kenali Pinkiba ni macam produk-produk penanggal kesan kotoran yang lain yang jenama antarabangsa tu kan. Sebab produk kita ni banyak advantage-nya sebab dia tak ada peluntur apa semua tu kan. Dia sangat banyak advantage daripada produk-produk di luar sana. Ramai pun dah cakap produk V tak boleh, tapi produk Pinkiba boleh. Bila diorang dah start membeli tu, diorang dah memang jadi loyal customer kita. Dan 5 tahun lagi apa yang nampak? 5 tahun lagi, itulah kita akan... Kalau lakukan sendiri, mak tak selamanya di sebelah you. Betul. You akan uruskan, semuanya akan menjadi lebih berat. Dan macam mana you buat persiapan mental bahawa 30 tahun, umur you 5 tahun daripada sekarang, orang akan boleh melihat Nuri dan juga Pinkiba sebagai satu brand yang tak boleh dipisahkan. Kerana selalunya saya beritahu pada saudara, brand akan berdatang bersama dengan promoternya ataupun orang di depannya. Brand jangan boleh berdiri sendiri dalam jangka yang awal sekiranya ni. Apa yang anda akan lakukan untuk membolehkan apabila orang melihat Nuri, orang ingat Pinkiba, orang tengok Pinkiba, orang ingat Nuri? Maybe buat something yang catchy macam Datuk Ida kot. Kita dah try tapi tak berjaya. Tapi kita akan buat lagi marketing dan maybe after habis PKP, maybe kita akan keluar negara sebab before PKP ni produk ni dah almost nak sampai ke Turki dah. Tapi sebab sebab PKP ni so kita tergendala. Sebab kita pun dah pernah berada di Asia tapi sebab PKP benda tu tergendala. So tak ada rezeki lagi lah. Tapi so kita akan in the long run kita akan ke ni lah antarabangsa insya-Allah. Mula kenapa jadi Pinkiba? Kenapa you pilih Pink? Pink tu sebab kita mula nak sesuaikan produk ni dengan perempuan. Lagi satu dia size pinky finger. Sebab senang nak pegang apa semua kan. So therefore the name Pinkiba. Ramai orang tanya kenapa yang produk yang biru ni tak pink kan. Sebab ini pinky juga, size pinky finger. Dia tak semestinya tentang warna tapi dia lebih kepada size. Dia pinky finger. Saya tunggu ni dah berapa, kita nak capai 10 sekarang. Tolong please, thank you pada mereka yang menembak. Siapa yang tembak yang ketiga tadi ni dah? Rafi Rosli, thank you. Nur Azlinda, thank you. Kita menanti terutama syuhada. Di mana kau abang datang? Ada testimoni kita punya rakan Tarasi Zali, barang dah receive, thank you. Dan test hilang minyak kat seluar jeans. Ada seorang viewer, dia share posting bahawa dia telah menerima produk ni dan benda ni berjaya digunakan. Saudara, kami tak ada trooper, Garasi tak pernah pakai trooper. Saudara boleh pergi cek Facebook orang yang sedang memuji ni, dia bukan be paid untuk mengeluarkan statement. Kita tak pakai trooper, sorry. Kita tak berniaga cyber trooper kerana kita bukan parti politik. Jadi betul orang ni dah bagi kredit. Thank you so much kerana anda mencuba. Kalau anda ada fotonya, share. Bagi mereka yang membeli, saya cadangkan untuk anda share before and after. Before and after supaya kita boleh lihat jeans anda ataupun t-shirt anda atau kemeja anda sebelum anda gunakan dan selepas anda gunakan. Ini akan membantu kita meluaskan lagi keupayaan Nuri untuk membuat promotion sharing ataupun melalui viral tentang keupayaan produknya supaya penlibatan promotion tidak hanya berlaku kepada dia tapi kita semua melakukannya untuk membantu dia berjaya. Okey, Rafidi, saya akan tanya kepada Rashidi. Okey. Saja je kan? Bukan. No. Saya memang selalu tersasul nama tu. Tak apa. Tapi Rafidi sedar juga nama. Okey, Rashidi. Saya akan tanya tentang buku kedua. Buku kedua. Okey, memandangkan satu buku ni pun saya rasa macam saya dah perah otak tu terlampau. Sebab saya bukan penulis novel ataupun apa. Sebab bila habis satu cerita saya dah bercerita habis dalam buku ni. Saya tengah fikirkan apa benda cerita lagi saya nak bawa. So banyak dah tajuk-tajuk yang ada. Banyak dah. So bila ada tajuk, lepas tu saya mula menulis sehelai dua helai, saya dah berhenti. So idea tu ada, tetapi dalam proses lagi. So sekarang saya tengah nak fokus untuk terbit print lagi. Reprint. Saya setuju dia reprint sebab hari tu bila saya dah dapat sales yang sampai jejak 130 tu, saya dah ada sedikit modal untuk saya reprint sebab buku dekat rumah tu memang dah tinggal sikit sangat. So saya akan reprint sebab buku ni saya memang akan gunakan sepanjang tahun depan dan bila-bila sebab saya ada buat program semua. So saya akan reprint dan alhamdulillah rezeki yang hari tu saya bawa untuk reprint buku ni. Alhamdulillah.
Saya rasa sangat gembira mendengarnya sebab 130 bererti Rashidi menerima sekitar berapa itu Ayas? Ada Tiga lebih. 3,000 lebih. Alhamdulillah untuk dia reprint buku dia. Terima kasih pada semua. Saya rasa sangat terharu kerana anda membeli 100 lebih buku dan membolehkan dia reprint. Betul. Kerana bukunya adalah aset perniagaan dia. Betul. Kerana bila dia pergi beri ceramah dan motivasi, inilah buku yang dia jual. Bukan ceramah. Sharing. Dia pergi berkongsi cerita hidup dia dan inilah sebenarnya buku ini adalah perniagaan dia. Kerana saya tak fikir dia gembira kerana walaupun dia melalui proses dilatih untuk menjadi tukang urut, saya rasa jiwa dia lebih kepada nak menulis dan berkongsi cerita. Jadi saya ucap terima kasih kerana dia boleh reprint buku ni dan kami akan terus memastikan, Garasi akan menyokong dia untuk memastikan dia terus dapat menjual bukunya kerana apabila kita buat promotion dan sharing lebih bagus untuk jualan. So admin jangan bagi tahu saya terus saja siapa yang terus log. Kita akan pergi kepada sesi satu lagi soalan yang saya akan tanya kepada ni. Adik tanya macam mana nak gunakan Pinky Bar tu? Pergi Pinky Bar. You tunjuk dulu detail sebab video tu mungkin akan share dengan video Saya tak tahu sama ada saya ada baju yang boleh saya share. Ni. Kita dah bawa spray kali ni. Okey. Tapi nak conteng ke atau nak ada okey. Okey. Kesian dia. Okey, kita akan conteng dan buktikan dia boleh dicuci. Nak ada pen ke? Dan keluarkan je sini. Bukan bahagian dalam, yang di luar ni aja. Tak apa. Ni je lah. Baju Tangan. Okey. Sini. Nampak ke? Nampak. Okey, kamera saya minta tolong. Kita mulakan dengan pen. Saya akan dapatkan pen dan anda akan lihat bagaimana. Tak ada agreement ke? Saya agreement apa-apa. Okey. Sekejap Anda conteng dan anda guna. Sebab saya dah lihat dia buat di bag Andy Flop Poppy tu hari tak ada masalah. So ini kotoran dia. Ini kotoran dia. Nampak Mahfuz Okey, jangan gerakkan jauh supaya anda boleh lihat. Baju saya. Bismillahirrahmanirrahim. So mula-mula cara nak pakai Pinky Bar, kita kena letak air sikit. Okey. Especially kalau kita kat luar kan, kita tak nak basah kan. Dan kita lumurkan Pinky Bar sikit. Okey. Okey, lumurkan Pinky Bar secukup rasa. And then kita guna jari je. Jari. And then tu dia nampak dia dah start keluar kan. Okey. Okey. And then kita tambah air sikit. Okey. Okey. Kita ada tisu tebal tak? Okey ada. Anda boleh lihat warna biru tu keluar bersama dengan cair tu. Sebab dakwah pen kan kotoran yang paling susah nak hilang kan. Dan selalu pula kena dekat baju. Betul. Terutama mereka yang bekerja dan kadang-kadang pen lupa tutup. Tak pernah kena kat baju saya. Hari ni baru kena. Okey. Allah. Okey, dan ni akan go pusingan yang kedua untuk mengeluarkannya. Dia sebenarnya proses tu kan, sabun tu mesti sebati dan lepas tu anda dia pernah bagi tahu saya kalau sekiranya kita menggunakan berus gigi itu akan lebih cepat, tapi selalu tiap kali dia buat demo dia hanya menggunakan kuku dia je untuk tanggalkan. Even kalau dekat booth pun kita akan pakai jari lah. Oh ya. Okey, mereka dia comfortable. Kalau material velvet? Velvet. Velvet saya boleh tunjukkan kalau materialnya adalah kasut. Bagi mereka yang collect Red Wing dan anda pening kepala kerana tapak kasut Red Wing anda selalu bermasalah, saya akan cari yang Red Wing saya yang menggunakan tapak iris setter untuk mudah saya kongsi dengan anda. Kejap. Masalah kasut saya banyak pakai dalam studio, saya tak dapat jumpa tapak putih yang kotor untuk saya share. Okey, sekejap. Tak bagi tunjuk tu sementara saya jumpa tapak. Okey. So dia dah mula hilang banyak. Dan saya akan guna sebab saya seminggu dulu je saya dah gunakan benda ni. Okey, ni untuk mereka yang main iris setter. Ni saya cuba di atas fragment ni. Allahu Akbar. Jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini adalah Red Wing fragment. Orang muda pasti cemburu kerana lelaki tua seperti saya memakai fragment. Okey, ini ini adalah gunakan tapak iris setter. Yang selalu kita main Red Wing, kita akan pening kepala dengan iris setter. Adalah kerana kita nak pelihara dia putih. Ini benda yang dah dalam 100 tahun, 115 tahun, 120 tahun di bawah sejarah Red Wing lah 1905 hinggalah 2020. Red Wing tak pernah mengeluarkan tapak ni daripada senarai collection dia. Kerana Red Wing, apalah Red Wing tanpa iris setter. Okey.
Saya tunjuk, saudara boleh nampak bukan saja bahagian kotor tapi bahagian zon yang saya letakkan benda ni. Okey. Basah tak? Dan sekali lagi saya akan sembuh. Okey. Okay. Saya punya ni almost nak hilang dah. Awak dah selesai dah? Almost. Almost, okey. Dilakukan dengan penuh perasaan lebih berkesan berbanding Sebab nak melakukannya cuit hati ke atas sebuah kasut. Okey, saudara boleh tengok nanti saya tunjuk dekat saudara kata beza dia. Sebab saya akan pastikan saya tak menggunakan cuci peluntur. Sebab saya bimbang kerana saya tahu kata saya lebih memelihara leather red wing daripada ni. Saudara akan tengok saya tak akan guna pencuci kerana saya risau leather Thomas kalau fragment lagilah kerana fragment menggunakan double shining kerana edisi ni red wing mengeluarkan kulitnya dengan menggunakan gandaan kilatan. Itu beza red wing biasa dan red wing fragment kerana anda boleh tahu red wing fragment bezanya adalah dia lebih berkilat. Walaupun edisi model dan juga edisi cuttingnya sama tetapi edisi shiningnya berbeza. Selesai itu saudara dapat tengok. Saya hanya ambil mengasa 3 minit je. Dan saya juga tidak menggunakan bulu gigi. Kalau guna bulu gigi lagi mudah. Okey, saya dapat ini saya buat kat atas red wing saya. Macam mana lagi nak cari kotoran yang lebih saudara boleh bezakan lah dari segi tempat yang saya dah cuci dengan tempat yang saya belum cuci. Dan saya suggest kepada saudara untuk tapak red wing bagi mereka yang hari tu bertanya saya banyak tentang nak tengok red wing fake ataupun red wing ori. Saya jelas dia lagi satu pada saudara, jangan biarkan tapak kotor. Kalau tapak kotor saudara biarkan, saudara akan melalui beban yang teruk apabila dia dah sampai tahap begini. Ini untuk peminat red wing yang melihat ni. Ini kalau saya ke lapangan ni saya akan menggunakan sabun ni. Jangan biar kerana akhirnya apabila saudara biar inilah iris setter yang tidak dijaga. Jadi walaupun saudara awet kulit ini adalah model 70s daripada Sky High iris setter saya rasa ini 877 first model. Saudara tengok apa terjadi pada tapak dia dan apa terjadi. Ini adalah tapak asal red wing, sama saja daripada model dulu dan sama yang menggunakan tapak iris setter. Inilah warna dia. Kalau kita biar ini jadi dia. Ini yang kesukaran untuk saya kendalikan, tapak yang paling sukar untuk saya kendalikan kerana ni. Okey? Hilang banyak lah. Tapi kalau buat dekat dan dah tengok kamera gitu, ini adalah dawat pen yang dianggap paling susah ke atas baju. Dah hilang. And then dia tak melunturkan baju tu. Rashidi, okey? Saya rasa dah lama saya basuh baju sendiri. Okey. Satu sweet tentang dia. Aduh, hai. Dia sempat lagi tu. Dia punya soft shell tu sangat bagus. Cara dia lama tak basuh baju sendiri ya. Dan hari ni ada orang basuh kan, walaupun sebahagian saya rasa dia tak akan basuh dah baju ni. Dia akan simpan dengan mengatakan baju ni pernah dibasuh sebahagiannya oleh seorang teman baiknya Nuri. Okey, kita akan pergi sekarang untuk soalan yang seterusnya saya akan tanya dengan Rashidi okey. Apakah ini pengalaman anda yang pertama? Saya kena perangkap ni adalah first yang anda kena perangkap. Betul, ni yang pertama sebab tak pernah lagi saya menjawab soalan-soalan panas macam ni. Tak panas? Tapi saya panas. Okey. So, sebenarnya bagi saya terbuka untuk berkongsi, untuk menjawab soalan-soalan begini. Tapi tak ada orang tanya saya, jadi saya tak menjawab lah. Okey. So, bila hari ni ditanya, saya menjawab dengan semampu saya sebab bagi saya mungkin persepsi orang dia berbeza-beza macam dalam menerima seseorang itu. Sebelum ni pun saya pernah katakan saya tak pernah menyalahkan orang kalau dia tak menerima kita. Sebab kita pun mungkin tak menerima orang. Jadinya benda tu berlaku secara orang panggil apa? Saya tak berfikir negatif kerana orang tak nak sebab aku buta. Benar-benar aku buta kalau tak nak aku. Bagusnya Rashid bagusnya tak ada fikiran macam tu Rashid. Tak ada. Sebab kalau betul orang tu boleh terima saya, dia akan terima saya. Walaupun saya buta ke, saya pekak ke, dia akan terima saya. So, buat apa saya nak pergi kepada orang yang tak boleh terima kekurangan saya untuk jangka masa yang lama. Okey. Anda dah 1 jam lebih kenal Rashidi sekarang. Dia beliak mata kalau saya salah sebut nama. Okey. Okey.
Saya katalah anda seorang usahawan dan anda berjaya. Dan kemudian saya bagi tahu pada saudara bahawa pada Nuri bahawa kebanyakan usahawan juga membina sebahagian jenamanya adalah dengan good values. Ini kita akui bahawa kalau saudara pergi Nike, Just Do It. Kalau anda tahu sejarah Just Do It adalah sangat besar. Kenapa dia keluarkan statement tu. Kalau saudara pergi, bagaimana saudara melihat menjadi usahawan dan sebahagian daripada produk anda adalah produk yang ada relate dengan good values? Produk kita ni. Macam saudara kita berniaga, katalah saya kata, sekarang saya pair kan, orang akan melihat apa yang kita panggil, first kali model kita panggil couple lock. Lock dua usahawan muda yang datang daripada dua dunia berbeza, datang dengan dua produk berbeza. Saya sedang bereksperimen untuk melihat kombinasi bahawa bila saya letakkan lebih banyak usahawan muda, bagaimana saya boleh menjadikan segmen perniagaan ini adalah mereka berkongsi cara mereka berfikir. Kerana saya tak mahu orang selalu menganggap bahawa orang berniaga semuanya tentang duit. Tetapi banyak orang berniaga mempunyai fikiran dan perasaan yang baik. Macam saya kata, Rafizi terbitkan buku. Dia tak paksa orang beli buku, tapi dia bagi tahu bahawa besarnya pembelian saudara 130 buah, dia boleh reprint buku dia. Dia pula beritahu bahawa Pinky Boy ini pergi jauh. Dia membayangkan memasarkannya di peringkat antarabangsa. Dia membayangkan bahawa pergi di mana pun Pinky Boy menjadi sebahagian daripada made from Malaysia. So saya tanya tadi, kata bagaimana saudara melihat, macam mana Nuri melihat. Sorry sebab saya selalu tamu laki-laki je. Jadi saya akan saudara biasanya Mak Jin saja yang masuk ke studio Grasi. Macam mana Nuri melihat sebagai orang manusia biasa dan jadi usahawan, dan kemudian pada waktu yang sama ada good value, nilai baik dalam perniagaan. Masa asal-asal nak create produk ni pun adalah untuk membantu macam ibu-ibu dekat luar sana dengan anak-anak yang mengalami masalah, yang stay yang susah nak tanggal tu kan. So produk kita is about helping people yang macam menyenangkan kehidupan seharian diorang lah kan. So kalau macam nak tolong orang in the future ke maksudnya? Ya. Apa yang you rasa kita dah berkongsi banyak tentang perniagaan, tapi saya tahu bahagian dia you adalah orang manusia biasa. Betul. Macam mana you melihat, kata sekiranya you menjadi seorang yang berjaya, bagaimana you akan melihat perniagaan ini juga menjadi sebahagian daripada kemanusiaan? Kita akan sebabnya first kali saya punya big why, orang selalu tanya kenapa you nak buat bisnes kan, dan at the age of 25 my big why is I nak tolong kawan-kawan I. I nak tolong yang orang sekeliling I, sebab I ada seorang kawan yang menghadapi HIV apa semua. Tapi I tak mampu nak membantu dia sekarang ni. I bantu bagi sikit-sikit je, tapi dari segi nak bagi dia rumah ke apa ke, I tak mampu. So benda-benda tu yang membuatkan kenapa I nak buat Pinky Pandi Berjaya, supaya orang kalau susah je apa I boleh tolong. Macam tu. Good. Okay. Tu honestly lah. Okay. So macam kawan I ni dia almost nak homeless dah, tapi I try untuk dapatkan dia pertubuhan yang boleh membantu dia, bagi dia rumah. Sebab orang HIV ni kan, kalau macam orang Islam ni dia tak ada pertubuhan spesifik yang boleh membantu dia kan. I tahulah dia make wrong choices before, tapi sekarang ni dia nak teruskan hidup dia macam mana kan. So kalau I senang, I memang kalau I tak senang ni pun I dah tolong dia banyak. Kalau I senang lagi, I akan tolong dia lagi. Dan orang-orang yang macam tu. Kita tak perlu sebut nama dia. Lah. Tak nak lah, kesian dia. Dah tak perlu sebut nama dia. Saya cuma nak tahu je. Ini pengalaman pertama saya dengar. Betul. Ya, apa yang dia alami yang menyebabkan kamu begitu simpati? Dia adalah seorang yang dalam, kan sekarang ni banyak gay, lesbian apa semua kan. Dia adalah golongan gay lah. Dan dia tak bertuah macam orang lain. Dia dapat penyakit yang HIV tu kan. So bila dia dapat HIV tu, bukan sekadar keluarga dia je tak boleh tolong dia, dia punya kawan-kawan pun tak boleh nak tolong dia. Tak tahu kenapa kan. Macam even dia dekat JB, saya dekat KL sekarang ni. So saya cuba try macam nak applykan KWSP dia, saya cuba try kan, untuk bagi dia untuk melangsungkan hidup hari-hari lah. Sekarang ni dia tengah homeless sebab dia tak ada siapa nak tolong. Tapi on the way nak keluarkan KWSP dia lah. Sebab even parents dia pun dah tak nak tolong dia. I tak tahu kenapa. Sebab orang bila orang rasa orang tu ada HIV ke apa benda kan, dia orang rasa orang tu jahat sangat, padahal orang buat mistakes kan. Ada nangis tu pula. Macam nak nangis tu pula. Okay. And so kalau I kaya, bukanlah kaya, kalau berkemampuan I akan tolong orang-orang macam tu. Sebab komuniti kita belum ada lagi orang yang membantu orang yang tak bernasib baik macam tu lagi. Kan?
Saya terkejut kerana dia berusia 25 tahun, dia membesar dalam tahun 2020 dan dia ada kawan macam tu. Saya punya pergaulan yang sangat luas lah. Saya seorang hippie, lagilah luas saya punya lalu tahun 80-an. Tapi saya tak pernah ada kawan yang, betul-betul kawan saya yang jadi macam you. Yang drug senang je, kita akan bantu kalau dia nak, kita hantar dia ke pusat pemulihan, kita hantar detox, kita hantar pergi ke rumah pengasih. So, ada banyak lot of option. Tapi untuk kes kawan you agak bagi generasi dia, dia menghadapi perkara yang baru adalah kerana saya tak sangka stigma tu masih berlanjutan selepas 40 years. Berarti tahun 80-an pun sudah ada HIV. Di 90-an adalah zaman yang heboh di mana HIV sangat jadi stigma. Orang berkempen dengan kuat untuk menghilangkan stigma HIV. Saya rasa sangat terkejut kerana pada generation you, orang masih lagi mengasingkan orang kena HIV. Itu adalah satu yang sangat mengejutkan saya kerana saya tak sangka kata dalam era sekarang orang masih membiarkan orang HIV menjadi gelandangan. Masa I dapat tahu dia kena halau rumah tu pun through viral. Benda tu viral macam kawan I tanya, ni kawan you kan? Yang dia tekan duduk, lepas tu ada orang record, lepas tu benda tu viral dekat WhatsApp kita orang lah. Lepas tu kawan I hantar dekat I, ni kawan you kan? Kenapa dia dah tak ada rumah? Mak dia halau dia kan? Macam tu lah. From then, I baru tahu dia dah nak homeless. Lepas tu, I pergi contact dia apa semua. I tolonglah bagi dia sikit-sikit kan, yang mana I mampu. Lepas tu, macam tu lah. Rasa macam wow. Baru hari tu, kan I baru pindah je daripada JB ke KL kan. Baru je pindah. Masa before I pindah ke KL tu, dia masih lagi boleh berjalan. Masih lagi boleh jumpa I, say hi. Dia tengah cari kerja lagi time tu kan. Tapi bila I dah balik ke JB, wow. I tahu dia macam dah kena halau daripada rumah sebab penyakit dia kan. So, rasa macam, kesiannya. Betul. Satu kejutan satu yang ya. Saya tak pernah sangka tahun 2020 orang masih ada stigma yang sangat teruk terhadap HIV. Saya fikir 30 tahun tak orang berkempen bahawa HIV bukanlah tempat anda lemparkan pesakit ke jalanan. Kita doakan supaya dia lalui benda yang lebih baik. Kalau dia nak dan dia berani untuk appear di garasi, dia tak ada masalah untuk raise fund supaya tak perlu malu bila anda ingin mengubah keadaan. Kadang-kadang keadaan tak boleh mengubah kecuali anda muncul dan cuba mengubah keadaan. Saya tak fikir ada penonton yang akan hina atau apa, sebab kita dah tahu kualiti penonton garasi, bahawa kita faham bahawa tak semua akan melalui warna hidup yang sama. Tak semua orang sihat itu baik. Kena faham, tak semua orang sihat itu baik. Tak semua orang yang melakukan sihat tidak berdosa. Berarti Tuhan tidak memilih anda untuk menerima balasan di dunia. Tetapi tidak berarti anda adalah orang yang baik. Berarti cuma Allah melindungi anda untuk tidak diaibkan ataupun diberi ujian ketika hidup. Saya berfikir begitu, bahawa tak semua orang melakukan kesilapan adalah orang yang harus dihukum oleh manusia. Untuk akhir daripada, berapa log kita sampai 10 tak? Okay, 5. Thank you so much untuk mereka yang 5, kerana saya tahu kita akan selesaikan masalah trafik ni dalam secepat mungkin, dan kita akan ulang lagi sesi ni. Jangan risau, kerana saya memang nak kedua-duanya streaming. Tapi saya nak mereka mula di garasi untuk streaming dan share benda. Kerana sekarang pun saya share dengan anda, saya dapat tahu bahawa dunia saya telah berlalu. Sangat banyak perbezaan cara mereka berfikir. Sangat banyak perbezaan cara mereka lalui hidup berbanding daripada ketika dia sebenarnya bayar anak saya, sebab anak saya yang paling besar berusia 25 tahun. Saya ada menantu, cuma belum ada cucu. Dan sangat, tapi saya dapat lihat sangat berbeza. Saya fikir generasi ni lebih soft compare to generasi saya, tapi kami tak banyak peluang untuk melihat dunia dengan cara yang terbuka, menjadikan banyak daripada kami kelihatan kasar dan sangat sempit pandangan terhadap hidup. Sebab kalau zaman saya dulu, saya tak fikir ada orang yang akan tolong rakan Syabi macam anda. Kecuali generasi anda dibesarkan dengan values yang mengatakan bahawa jangan buang kawan apabila kawan kesusahan. Kerana kawan adalah siapa yang berada waktu kita dalam kesusahan. Dan anda telah mendengar kisah dia. Apa yang anda rasa setelah anda lihat bahawa begitu banyak tragedi berlaku dalam kehidupan manusia? Selain daripada anda melalui tragedi anda sendiri. Okay, first saya nak ulas mengenai stigma manusia terhadap manusia tentang kesilapan. Semua orang memang melakukan kesilapan, tapi kadang-kadang saya banyak masuk ke penjara sebelum ni.
Dia bukan masuk penjara. bukan masuk dia penjara. masuk ke penjara. Jangan terkejut Nuri. Dia membuat sharing dengan panduan. Okey. Saya hampir 3 ke 4 tahun saya keluar masuk penjara atas pelbagai kes. Saya bertemu dengan banduan Juvana. Kebanyakan mereka yang masuk ke situ ramai yang datangnya dari latar belakang yang pelbagai. Latar belakang yang berpendidikan, latar belakang yang tidak berpendidikan, yang kurang berpendidikan, latar belakang yang kaya, yang miskin. Jadi bila saya masuk ke tempat-tempat itu, saya banyak dapat cerita yang okey, mereka ni masuk ke sini disebabkan oleh mak dan ayah mereka bercerai dan mereka duduk bersama nenek mereka, ni adik-beradik. Dan bila mereka dah duduk bersama nenek mereka, tak dapat kasih sayang cukup dan mereka nakkan duit yang lebih, mereka mencuri, rompak 7-Eleven macam tu. So bila persepsi orang bila melihat mereka berdua ni, tak ada benda yang lain selain perkara yang buruk. Mereka akan mengatakan mereka ni nakal, jahat. Tapi bila kita cuba kita letakkan diri kita pada situasi mereka dengan keadaan tak dapat kasih sayang sempurna, kan, dengan tak dapat tak ada family yang bagi perhatian kat mereka, mungkin kita juga akan menjalani kehidupan yang sama seperti itu. Sebab kita rasa kita ni baik sebab kita tidak diuji sebegitu. So kebanyakannya masyarakat bila menilai seseorang ni, dia terlampau menilai dari kasut mereka sendiri. Mereka tidak meletakkan diri mereka di tempat orang yang melakukan kesilapan ni. Cuma mereka letakkan, mungkin salah tetap salah, tetapi cuba kita memaafkan orang, menerima, itu dah cukup daripada menghina ataupun membuang mereka. Okey. Kita nak hampir 1,5 jam kan dah, ataupun saya tak kerti tengok jam. Ya, 1,5 jam atau 2,5 jam? 1,5 jam. Okey, 1,5 jam baru. Jangan apa tak apa. Kita masih ada number lagi Sam. Okey, good. Berarti saya tahu notification kami melalui masalah daripada semalam. Berarti hari ini kita akan menghubungi Facebook selepas ini untuk melihat apa sebenarnya berlaku dalam notification garasi. Tak pernah berlaku dah kecuali semalam bermula pukul 3. Ini adalah sesi yang ketiga kami ada gangguan notification. Tak ada masalah. Bila gangguan okey, saya akan jemput mereka semula untuk datang. Lagi soalan yes, saya akan panggil lagi kerana anda berdua adalah saya punya garasi punya ikon bila kami bercakap tentang orang muda. Kita gembira untuk ada anda berdua di sini. Terima kasih. Kita akan selalu jemput kerana saya dah beritahu pada admin kita tak akan groom banyak. Kita nak minoriti tetapi work. Kerana kita nak satu hari sekurang-kurangnya kita ada streaming, you all sendiri streaming di garasi tanpa ada saya, sebab saya nak menambah waktu streamingnya menjadi panjang dan saya sedang mencari streaming di mana orang muda mengisi airtime, terutama pada hari Minggu 2 jam. Saya akan lepas saja airtime itu kepada mereka dan saya Topik? Topiknya dan setelah pulang anda boleh streaming sendiri di garasi. Sebab kita ada traffic dan kita nak tambah traffic orang muda dan kita nak orang tua macam saya belajar banyak. Macam hari ini saya belajar banyak benda. Saya belajar tentang kalau saya jumpa lagi orang seperti generasi anda, saya akan tahu kata bahawa anda tak tahu kualiti mereka berfikir selagi anda tak kenal mereka. Saya akan lebih berhati-hati selepas ini. Kerana saya mengingat dengan kata generasi 80 saja yang punya fikiran yang lebih baik kerana kami melalui sekolah kemanusiaan pada tahun 90-an. Saya memikir kata anda semua terbabas daripada sekolah tersebut, tapi saya rasa tidak. Ramai orang generasi saya mengaku mereka datang daripada sekolah yang baik, tetapi tak ramai yang akan stay macam saudara bila ada kawan yang kena HIV. Pertama yang kita akan buat, kenapa kau tak pergi dekat tempat HIV tu? Kenapa kau tak pergi? Faham? Semua orang menolong. Sendiri, kan? Ya, semua orang menolong dengan keadaan menolong untuk menolak masalah. Betul. Okey, saya gembira anda berdua berada. Okey, 5 dah membaloi kerana saya akan baiki trafik sebelum anda akan selalu melihat Rashidi dan Nuri di garasi untuk membolehkan mereka streaming hinggalah saya percaya mereka mampu streaming sendiri. Kerana saya bagi tahu pada mereka bahawa percayalah dengan streaming adalah bukan online. Streaming lebih memberi pengalaman yang luas kepada anda untuk berniaga. Streaming memberikan lebih luas pada penjenamaan dan yang paling penting adalah streaming adalah zero cost. Ini adalah satu perniagaan yang saya berada lama dalam televisyen. Saya mengendalikan 4 tahun lebih 300 jenama SME yang masuk ke televisyen untuk tujuan promosi dan membetulkan perniagaan dari segi branding dan marketing. Tapi saya lebih nampak kata streaming memberi lebih nilai kerana anda tidak hanya menjual produk tapi anda menjual good values. Kerana produk yang bagus berada di tangan seorang yang mempunyai good values ketika dia menjualnya. Apabila kita menyokong produk kerana pemegang produk mempunyai nilai good values, sama kenapa dunia menyokong Microsoft, kerana Microsoft
melahirkan seorang billionaire yang menawarkan 60% kekayaannya adalah kepada masyarakat dunia. Itu menjadikan Bill Gates berbeza ketika dunia dilanda oleh COVID-19. Semua orang sedang mengurangkan kos kerana takut kerugian. Tapi Gates mengeluarkan 640 juta wang Malaysia untuk membantu India membangunkan vaksinnya sendiri. Ketika orang sedang mengumpul wang untuk menjadi kaya, filantropis di Amerika membina dana dengan 200 orang jutawan yang mengadakan ikrar apabila mereka mati, mereka akan menyimpan kurang daripada 20% kekayaan mereka untuk peribadi. 80% daripada kekayaan mereka disumbangkan untuk kebaikan dunia. Itu yang tak ada dalam kalangan kita orang Melayu, walaupun kita percaya pada derma dan zakat, tetapi kita tidak percaya bahawa kekayaan akan ditinggalkan untuk kebaikan masyarakat berbanding apa yang berlaku di Barat. 200 juta billionaire Barat menandatangani perjanjian meninggalkan kekayaan mereka, sebahagian besar kekayaan mereka adalah untuk menjadikan dunia lebih baik. Itu yang saya nak dibangunkan oleh generasi anda. Kita akan jumpa dan lebih kerap lagi lepas ni. Dan saya terima kasih walaupun 5 lock hingga kami baiki trafik kami dengan Facebook. Kita akan berkomunikasi dengan Facebook kenapa notification menjadi sangat terhad hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada Nuri. Terima kasih. Terima kasih pada Rashidi. saya ingat dia yang akan backup. Mak dia lah ingat. Mak dia yang backup. Rashidi. Dan mereka akan selalu berada di garasi selepas ni kerana saya akan anjurkan streaming untuk segmen Awang Muda. Kerana anda pun menyampah dah tengok saya selalu, dan saya pun sebenarnya tak larat untuk streaming selalu 7 jam sehari. Saya fikir saya boleh streaming sekarang 2 atau 3 jam untuk Jeans House. Dan kemudian saya nak anda datang ke garasi, anda tidak membeli barang yang kami jual, tapi anda membeli values yang kami jual. Produk adalah untuk membolehkan semua orang mencari rezeki sebagai peniaga, tetapi values adalah perkara yang lebih penting. Kerana produk apabila dipakai dia boleh habis dan boleh diganti, tapi value sekali anda belajar dia menjadi petunjuk kepada anda untuk ni. Terima kasih banyak Nuri. Terima kasih. Cik Zainal, sikit je nak interject. Ah. Sorry Kak Cahaya ni, hari ni yang lot 5 daripada jualan Pinky Bar tu, kita akan serahkan kepada Rashidi, all the proceeds. Wow. Mak dia. Mak Nuri bagi tahu. Saya dah rasa bersalah ni. Apa? Saya serahkan saya punya profit kepada mak bukan. Okey, Mak Puan apa nama? Aswa. Puan Aswa, pemilik Pinky Bar kata semua yang anda lock hari ni dia akan serahkan sepenuh pada pada Rashidi untuk bolehkan Rashidi lebih modal untuk print buku dia yang kedua. Berarti 400 lock hari ini akan menjadi milik Rashidi, dan Rashidi mempunyai lebih wang untuk membuat buku baru dia bagi second print. Terima kasih. Terima kasih. Saya Saya suka terharu. good values kerana dia memberi lebih nilai pada kita untuk faham bahawa Percayalah apa yang kita beri tu kita akan dapat lebih daripada apa yang kita beri, dan semoga saya doakan semoga kebaikan yang Aunty bagi pada saya ni berbalik pada Aunty dalam bentuk kebaikan juga. amin ya rabbal alamin. Okey, bye bye semua. Saya suka berkongsi good values.